Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Whoop, whoop. So untuk yang mengikuti saya, dia tahulah it's like almost few months since my last video. So this time saya nak buat video lain daripada lain. So untuk semua yang tahu, normally my video hanyalah combination of video atau vlog, combination of video tentang apa-apa perkara lah yang saya tunjuk kat you all. But this time I try to make it different. Mungkin lebih banyak bercakap sebab this time I want to share knowledge lah dengan you all. Knowledge yang bukan knowledge tapi experience yang saya lalui these few weeks. So stay tuned. So aku boleh cakap yang permulaan 2021 ni is not a good start lah. Bukan taklah sangat tak baik. Dia macam banyak memberi pengajaran untuk aku sekeluarga lah. Apabila kita orang sekeluarga dikejut dengan satu berita ni, which is kita orang sekeluarga disahkan positif COVID-19. So it's how tu macam mana semua tragedy, semua kisah-kisah, semua like all the experience started lah. So ia bermula dengan pada 30 hari bulan when my father, sebelum aku cerita the whole story, I just want to tell you guys yang the whole family, actually history dia, the whole family semua sudah dah ada demam. So the whole family sebenarnya dah ada demam, dah ada fever, dah ada symptom. But kita orang semua tak like take it serious lah sebab semua ingat just normal punya fever. So kita orang semua keep on pergi klinik, pergi just ambil ubat apa semua. Tapi that time aku dengan Husna, kita orang tak ada simptom. Kita orang sihat, kita orang macam tak demam. Tapi Hazim, Alia, both of my parents also, dia orang ada demam lah. Until 30 hari bulan, my dad memang dah tak larat. So kita orang bawa pergi klinik. My mum bawa pergi klinik. Dan klinik tolak pergi Sungai Buloh. Sungai Buloh tolak pergi klinik tolak pergi UiTM tolak pergi Sungai Buloh. Dan direct terus emergency. So that time lah baru kita macam it started lah kisah-kisah sedih dia. Macam mana my dad doktor memang cakap yang they have a lot of kuman dekat lungs dia. Lepas tu my mum sepanjang dekat emergency for only 15 minit je mak I nampak. Itu the last time mak I nampak my dad like sedar. Then suddenly doktor decide untuk komakan dia, untuk tidurkan dia supaya diorang boleh taruh oksigen, sebab my dad ada masalah pernafasan that time. So that how it started lah, macam mana. Tapi that time doktor hanya cakap yang dia punya lungs ada kuman. Cuma diorang tak sure either that it's come from COVID or else. So macam as you guys know lah, it take 1 day untuk kita tahu result swab test tu kan. So kita orang pun semua tak tahu. So after that I know when I got a call from my mom around pukul berapa? Pukul 5:30. That time aku dekat rumah, aku dekat office working like normal. Then suddenly mak kau call. Kau angkat je, then suddenly tangisan air mata merau-rau dah dekat telinga kau. Then of course kau akan jadi panik lah. Bukan kau akan jadi macam panik. Then kau macam jantung kau dah macam nak gugur. Sebab kau dengar mak kau dah macam lost, dah macam, faham tak? Dia tak tahu macam mana nak cakap, but dia keep on crying. Tapi at the same time dia kena inform dekat kita orang. So that time, mak I dapat inform, dad I dekat emergency, critical. Doktor nak pengsankan dia. Dan dia dah tak sedarkan diri, whatever. So aku terus balik. I sampai Sungai Buloh Hospital dekat emergency around 6:40. So 6:40 sebab aku habis kerja pukul 6. So around 6:40 I sampai, I park motor I, terus
nampak adik lelaki I Haziq sebab dia sampai dululah. So benda yang paling aku ingat masa mak aku call 30 hari bulan tu, bila mak aku cakap, Mama tak tahu nak buat apa dah sekarang ni. Mama tak ada tempat bergantung sekarang. Sebab that time masa mak aku hantar bapa aku pergi emergency, so only both of them. So no one. Bila bapa aku dah dalam tu, mak aku seorang-seorang. Mak aku dah memang tak ada tempat bergantung lah. Kiranya something happen kat bapa aku that time, memang dia seorang-seorang. So that time kau sebagai anak memang kau akan, aku rasa bersalah lah sebab aku kerja macam normal that time. So adik-adik aku semua kat rumah, but should be someone lah teman dia that time. Sebab tapi benda pun tak dirancang. Kita orang pun semua tak tahu, tak expect benda akan jadi macam ni kan. So then after that, doktor call around 7-5 minit. Dia cakap, oh everything, bapa aku perlukan oksigen. So dia pun minta kita orang rehat, buat apa yang patut lah that time. So balik rumah, all the preparation for solat semua dah prepare lah sebab Alia semua dah siapkan. So kita solat solat maghrib, solat isyak, solat hajat dan bacaan yasin that time. Sekeluarga lah, only kita orang family, satu family je, adik-beradik dengan mak aku. So as what, apa yang aku boleh cakap di saat angkatnya takbir Allahu Akbar tu, memang boleh meruntuhkan jiwa semua orang lah yang aku boleh ingat. That time aku boleh cakap, kau boleh dengar tangisan-tangisan semua orang di saat angkatnya takbir solat maghrib. Memang tak boleh nak cakap lah. I don't know how to describe the vibe, the feeling that time. We all totally lost sebab sepanjang hidup kita orang semua orang, tak tahulah, as aku adik-beradik, kita orang tak pernah menghadapi benda-benda yang macam ni, benda-benda kehilangan. So bila benda ni jadi dekat, especially orang yang paling rapat dengan kau, orang yang duduk serumah dengan kau, so memang sangat-sangat menyakitkan lah yang aku boleh cakap. So the next day, pagi aku tanya mak aku, so macam mana mak, kita nak kiranya Angah nak pergi kerja ke tak nak. So my mom said lah macam okay, pergi je tak apa-apa hal, I will inform you lah. Sebab kita orang pun tak boleh nak visit bapa kita orang sebab dia dekat like critical zone apa semua. So aku pun pergi kerja like normal sebab aku sangat memerlukan distraction dari rumah vibe masa tu. Sebab rumah aku ibaratnya jiwa tu dah tak ada kat dalam rumah. Dia ibaratnya rumah kosong tapi ada manusia-manusia yang tinggal. Macam tu lah ibaratnya. So after that aku pergi kerja macam biasa. Tengah hari aku dapat call, before lunch aku dapat call lah, Angah, Papa disahkan positif. So pihak hospital minta semua adik-beradik, semua anak beranak Mama kumpul dekat hospital Sungai Buloh to do like swab test lah dengan start quarantine lah. So that's how it started lah, macam mana aku punya quarantine life bermula dan macam mana aku merupakan salah seorang kontak rapat dan kita orang semua buat swab test. Sampai dekat hospital Sungai Buloh, rupanya kontak rapat yang ada simptom sahaja yang boleh buat swab test dekat hospital. So yang lain dia minta kita orang pergi pejabat kesihatan. But that time dah petang, around nak dekat pukul 4, pukul 3 macam tu. So macam takut tak sempat lah kan. So that time yang buat swab test dekat hospital Sungai Buloh, my mom, Haziq dengan Alia. So aku, Husna dengan Hazim, kita orang tak buat swab test lah. So tunggu je. So the next day, 1 hari bulan, aku buat swab test dekat MSU Hospital. Sebab tuntutan kerja lah, kiranya tuntutan company aku. Lepas tu 4 hari then the next day aku disahkan positif. Aku orang pertama yang dalam keluarga, after my dad, yang tahu aku positif. Sedangkan that time I have no symptom at all. Cuma masa aku swab test, aku ada macam flu like that. Tapi that time aku husnuzon lah. Aku macam fikir, oh maybe because aku terlalu banyak menangis. After aku balik pada swab test, that I totally collapse.
for maybe 2-3 days kot. That time aku demam teruk. Bila aku makan ubat, aku keep on tidur. Faham tak? That time macam, lepas tu aku je sorang-sorang yang tahu aku positif that time. Auto kemas baju, pindah bilik bawah sebab aku that time aku duduk dengan Husna, dengan Hazim. So aku tanya adik-adik aku semua positif juga. So memang tanggungjawab aku that time lain lah. Lepas tu that time memang pinggan apa semua tak boleh sentuh. Orang hidangkan makan minum kau semua that time lah, that time. So mak aku tahu result 4 hari bulan yang dia disahkan positif ni, PKD call lah. So after aku positif 2 hari bulan, so mak aku memang decide untuk bawa adik-adik aku semua pergi swab test lah. Sebab tak mungkin macam aku ni yang jarang ada kat rumah, aku yang selalu pergi kerja, aku yang selalu keluar, berada di luar kan, kiranya bukan dalam keluarga, kiranya tak ada kat rumah sangat pun boleh disahkan positif, apatah lagi mereka yang ada kat rumah ni 24 hours. So 3 hari bulan adik Hazim semua bawa pergi swab test. So result diorang pun keluar 4 hari bulan kalau tak silap aku. So 4 hari bulan dapat call dia PKD. Mak aku positif, adik-adik aku positif. Malam adik-adik aku dapat call hospital daripada KPJ. Diorang pun positif. So the whole house positif lah. Lepas tu PKD call lagi malam, inform that dia nak tahulah macam siapa kontak rapat aku, siapa kontak rapat bapa aku, siapa kontak rapat mak aku, kira the whole family punya kontak rapat. So aku especially office lah, colleague aku lah, especially dengan aku ada jumpa my cousin on Christmas. So adik aku ada jumpa girlfriend dia. So my mom is like all our staff lah dekat kilang. So semua kita orang buat swab test. Semua, the whole office buat swab test. The whole factory kita orang semua pekerja buat swab test. So semua buat swab test untuk ni lah, untuk macam apa, keselamatan diorang. So then 5 hari bulan kita orang diambil oleh ambulance, dibawa ke quarantine center. Itulah so far flow dia macam tu. Flow dia how is quarantine, how it started. Kalau orang tanya aku, dan ramai gila orang tanya aku macam mana punca, how it's happen, macam mana papa boleh dapat. So it's hard, macam it's hard to bagi tahulah sebab we all pun tak tahu where it's come from. Sebab kau tahu tak, bila once kau dapat tahu yang kau ni positif COVID, first kali kau akan fikir siapa kau tak dapat kau, siapa yang kau jumpa, bla bla bla. And first kau fikir ialah aku dapat daripada mana. So, kau bayangkan sepanjang 5 hari tu bapa aku ni di ICU dan bapa aku tak sedarkan diri. So, macam mana kita nak tahu? Sebab first yang memang kena is lah bapa aku dan mak aku lah kiranya. So, 5 hari bulan KKM ambil kita orang. But, sebelum daripada tu, 4 hari bulan, if not mistaken, kalau tak silap aku, 4 hari bulan malam kita orang dapat call yang bapa kita orang dah sedarkan diri. That time kau imagine aku dekat kuarantin bawah, bilik kuarantin bawah. Tiba-tiba aku dengar mak aku macam, Pa, faham tak? Kau macam like, weh gabra doh. Aku macam terus lari-lari ni atas. Then that time aku macam ingat benda tak sedap lah that time. Lepas tu naik lari, rupanya tengok tengah video call bapa aku, tengah video call macam dengan mak aku tengah tunjuk-tunjuk adik-adik aku semua. Lepas tu ada nurse ni macam, saya nurse yang jaga Encik Haris. Encik Haris dah sedarkan diri. That time you don't know how to describe lah. Aku terus call kakak aku that time, Along. Nangis-nangis lo, papa dah sedar semua kan. Semua dah nangis happy, nangis kegembiraan. You know that for these 5 days masa bapa aku koma, the whole house memang tak ada jiwa. Dia tak ada jiwa, dia tak ada life. Kita orang hanya makan untuk hidup that time. Makan untuk hidup. Memang orang bagi kata-kata semangat kat kau. Everyone bagi like a warm wishes, positive wishes, apa semua. Tapi like orang cakap lah, benda senang kalau kau cakap tapi susah bila kau yang alami. That what like apa yang jadi dekat aku lah. So then 5 hari bulan kita orang start lah quarantine dekat center. Ambulance pick me around 3 lebih kot. 3 lebih.
Aku, Alia dengan Haziq straight to MIPS. Mama, Husna dengan Ajim around 5 o'clock kot. KKM ambil, ambulance ambil, dan straight to LKKM, tak silap aku. Apa tak? Lepas tu kita orang start quarantine. Aku memang untuk 6 hari 5 malam dekat MIPS. Mama after 3 days dekat hostel tu, Mama kena pindah pergi Kusta sebab dia ada bakteria sikit dekat kuman, dalam darah dia ada kuman, darah tak clear lah. So Kusta sampai, mak aku dekat Kusta sampai 13. So after that bapa aku pun dah recovery, dan bapa aku keluar on 12 tak silap. 12 Januari aku keluar. Aku keluar 10, Haziq keluar 9, Papa keluar 11, Mama keluar 13. Itulah. So roughly tu je lah yang aku boleh cerita how the flow how is going. Tu yang aku boleh cerita lah. For more detail aku akan update, like maybe after this video aku akan update more detail. So siapa-siapa yang ada soalan, so mungkin korang boleh drop kat bawah. So I will update lah. I will answer the question dalam next video. Stay tuned. Bye guys.